لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك واشرع علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام ومشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Baik. Kita tengok sambung kitab Pelita Penuntut Jawi kesurat 31 pada perenggan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darin. Yang lainnya pula yang mempunyai ilmu itu hidup berkekalan kemudian daripada matinya, dan tulang-tulangnya itu hancur di bawah tanahnya. Mana kata yang orang yang ada ilmu hidup berkekalan setelah mati, mana kemudian daripada matinya, selepas kematiannya. Jadi orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu itu, walaupun dia sudah meninggal dunia, dia diibaratkan seperti hidup, kerana ilmunya itu kekal. Ya, pemilik ilmu itu ataupun orang itu sudah meninggalkan dunia, namun ilmunya masih kekal di atas dunia. Dan sebab itu dikatakan orang itu seperti hidup, kerana ilmunya yang hidup. Ya, orangnya dah mati tapi ilmunya hidup. Dan tulang-tulangnya itu hancur di bawah tanahnya. Ya, tapi kalau kita mengaji tauhid, mengaji akidah, ada jasad yang Allah Ta'ala tidak hancurkan. Jasad Rasul, Nabi, orang-orang soleh, ya, wali Allah Ta'ala, para syuhada, mereka yang syahid, dan juga mereka yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, yang mana jasad mereka itu tidak hancur. Ya, dan yang jahil itu mati dan ia berjalan atas bumi. Beza pula orang jahil itu, walaupun dia sedang berjalan atas dunia, maknanya dia hidup atas dunia, tapi diibaratkan seperti mati, kerana tidak ada manfaat daripadanya sudut ilmu. Ilmu daripada orang yang jahil, mana ilmu yang membawa kepada akhirat. Ya, kalau ilmu yang bawa hanya semata dunia, itu kita tak kira lah. Ya, dia ajarkan ilmu tapi daripada kejahilan, ataupun ilmu yang tidak membantu meningkatkan iman, ilmu yang tidak membantu mengenal Tuhan, ilmu yang tidak membantu menerang, menjelaskan, menyatakan matlamat hidup akhirat, maka orang itu tak ada manfaat lah, walaupun dia sedang masih hidup di atas dunia, atas muka bumi Allah Ta'ala. Disangka akan dia itu, ya, disangka orang yang jahil itu daripada yang hidup-hidup, dia sangka dia hidup. Yalah, memanglah dia hidup, tetapi walhal ia matinya, tapi sebenarnya dia
Mati sebab apa? Mati kerana jahil. Ini bukan mati roh keluar daripada jasad, tidak. Ini mati maknawi dia panggil, bukan mati hakiki, mati maknawi. Jadi orang jahil itu walaupun dia hidup, tetapi dia ibarat seperti orang yang mati, dalam kurungan mati maknawi. Adapun orang yang alim, orang yang berilmu, walaupun dia sudah mati, tetapi diibaratkan seperti dia itu hidup, kerana ilmunya hidup, diteruskan, masih hidup oleh orang hidup. Ya. Jadi maksudnya terang, tiada berhajat kepada mensyarahkan lagi. Jadi maksud syair itu, perkataan itu terang, tidak berhajat, mana tidak perlu kepada nak kita detailkan, nak syarahkannya lagi, tak perlu dah. Ya, dan bersyair akan kami pula Syekhul Islam Burhanuddin akan beberapa baris daripada syair-syair yang hasil maksud-maksudnya inilah, iaitu inilah ataupun iaitu apa syair dia? Sebut olehmu dan ingat olehmu bahawasanya ilmu dan kepandaian itu terlebih tinggi pangkat daripada sekalian pangkat-pangkat yang tinggi-tinggi. Jadi apabila seseorang yang ada ilmu, ilmu dekat sini kita nak faham ilmu yang mana, iaitu ilmu tentang agama, ilmu yang boleh membawa seseorang itu tingkat imannya, yang mengenal Tuhannya dan jelas akhiratnya, maka orang ini pangkat dia adalah tinggi daripada yang lain-lain. Jadi tapi masalahnya kita dekat dunia ni, kita lebih meninggikan orang yang berpangkat tinggi pada dunia. Ya, Datuk, Datuk Seri, ya, Tiang Seri, ya, Tan Seri, CEO. Itu. Bila ada tok alim pondok datang, yang tinggi sekali, yang tadilah Datuk, CEO, itu yang kita lebih pandang mulia daripada tok guru pondok. Tok guru pondok kita pandang lekeh, pandang rendah. Majoriti, bukan semua. Ya, tak kata semua, tapi ramainya begitu. Ya, kita pun dah terbalik dah. Kita lebih muliakan, lebih tinggikan pangkat di sisi manusia atau pangkat dunia lebih lagi daripada pangkat yang Allah Ta'ala tinggikan. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mana mengangkat Allah Ta'ala, yarfa'ullahu alladhi, ya, orang yang beriman daripada kalangan kamu dan yang diberikan ilmu itu beberapa darajat. Jadi pangkat orang alim tu lagi tinggi, tapi diletakkannya bawah daripada YB, bawah daripada MB, bawah daripada Datuk Seri. Kalau Datuk tu memang orang alim tak apa, tapi jarang lah tok guru pondok dapat Datuk. Mana mahu dia baginya. Contoh, tok guru pun tak nak pangkat itu pun. Ya, tapi masalahnya orang kita ni dah terbalik. Ya, patutnya pangkat itu lebih tinggi lagi daripada yang lain-lain. Dan di bawahnya dan kurang daripadanya kemenangan ketinggian mereka-mereka yang berpangkat tinggi dalam puak-puak angkatan dan perhimpunan yang besar-besar. Jadi kalau ada dalam majlis itu, patutnya tok guru lah yang paling tinggi pangkatnya dan diletakkan tempat yang paling tinggi. Kalau orang faham tu fahamlah. Nak main kira protokol, tolak tepi lah. Kadang-kadang nyampah juga protokol tak protokol. Kan? Kadang-kadang kita ni orang mengaji, orang ada ilmu, tapi bila ikut protokol datuk lagi tinggi pada tok guru, kadang-kadang geram juga kita tengok. Jadi
Tak patutlah begitu. Tak kira lah protokol tak protokol. Protokol ni bukan protokol manusia, ni protokol Tuhan kot. Yang tinggikan pangkat orang berilmu ni bukan protokol manusia. Sekarang masalahnya kita angkat protokol manusia daripada protokol Tuhan. Itu payah. Itu macam-macam bala tu. Ya, sebab memandang orang-orang Tuhan ni lekeh. Jadi masalah kita tak muliakan. Berbeza dengan orang dulu. Dia angkat, dia julang orang yang ada ilmu lebih. Dan dia pun tahu walaupun dia berpangkat, tapi kalau ada di kalangan tu orang ada ilmu, dia akan panggil datang dekat. Itu orang yang ada ilmu lah. Dia ada pangkat besar, Tan Sri ke, dia CEO ke apa ke. Tapi bila tengok ada tok guru datang, dia akan panggil duduk sebelah ke. Dia akan panggil, dia akan muliakan. Itu orang yang berilmu lah. Kalau orang tak ada ilmu, dia pandang sebelah mata je lah. Itulah bala akhir zaman, ujian akhir zaman, fitnah akhir zaman. Yang lain tu sepatutnya bawah. Dan ketinggian yang hasil dengan ilmu dan kepandaian itu berkekal dan sentiasa tidak hilang. Kerana ketinggian ilmu itu akan kekal, tidak hilang. Dan kalau dia ketua pengarah sekalipun, lepas pencen masih ketua pengarah ke? Tidak. Tapi orang alim, tok guru, tak ada pencen. Macam tu je lah, takkan hilang pangkatnya itu, takkan hilang ilmunya itu. Jadi pangkat sebenarnya orang alim tu, pangkat-pangkat yang kamu ada itu sementara je. Tak lama pun. Sekadar mana yang ada je. Itu pun pangkat itu pun pangkat lah, sekadar pangkat, jawatan. Manusia itu tak boleh nak lari, nak kejar daripada 3 ta. Tahta, harta, wanita. Itu je lah. Bukan senang nak lari, nak kita nak kata apa, lepas daripada ujian-ujian ta tadi tu, 3 ta tadi tu. Sebab itu kita kena memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bukan memuliakan orang yang dimuliakan oleh makhluk yang jahil. Jadi kita tak bolehlah begitu. Kadang-kadang tu nak buat macam mana kan? Sebab majoriti kita pada zaman ini memang hidup dalam sistem yang telah dibuat, sistem yang telah diset. Jadi dia nama protokol lah, apalah. Sepatutnya kalau dalam majlis tu, kalau ada tok guru, tok syekh ke, alim besar ke, nama dia dulu sepatutnya kita kena sebut. Kalau orang tu betul-betul dia ada ilmu, dia sebut itu dulu. Yang berbahagia, yang dimuliakan, tuan guru syekh, fulan bin fulan, sekian. Barulah yang berbahagia Datuk sekian, Datuk Seri, macam tu. Ini dah tok guru belakang sekali dia sebut. Kalau kita nak bahas protokol, mari bahas kata. Protokol tak kira, protokol tak ada dah. Itulah protokol yang sebenarnya. Protokol. Geramlah pasal sebabkan perkara ini banyak orang jauh daripada kefahaman yang sebenar. Siapa sepatutnya kita kena lebih muliakan? Kena kembalikan baliklah yang mana telah di-hijack, telah dicuri, kebenaran yang sebenar pada sekarang ini banyak dah diterbalikkan. Semuanya nampaklah kerendahan Islam tu, agama tu direndahkan. Kita jangan ikut. Tak boleh lawan, jangan redha. Tak boleh nak lawan, jangan redha. Itu je. Tak boleh nak lawan. Kalau lawan kan lain pula jadi dah. Sebab waktu sekarang ini banyaknya majoritinya mengikut yang salah. Jadi yang salah tu ramai. Yang betul sikit. Walaupun dia betul, tapi dia akan kalah dengan yang ramai yang salah itu. Itu zaman yang kita tengah duduk sekarang.
dan lagi teruk dan akan lagi teruk, sehinggalah kembali pulih kedatangan khalifah yang terakhir. Itu jauhlah. Cumanya peringatan itu mesti diberikan dan diingatkan. Mesti kena beri. Orang nak ikut ke tak nak ikut, itu nombor dua. Yang penting ustaz-ustaz yang mengajar ni, kalau faham itu, kalau tahu itu, mesti kena sampaikan, mesti kena ingatkan. Nak terima tak nak terima, itu nombor dua lah. Yang penting apa yang disampaikan itu betul, tidak bersalahan pun. Jangan sampaikan benda yang salah pula, benda yang tak sahih, yang tak pasti, jangan sampaikan. Jadi kita kena sedarkan umat, sedarkan masyarakat tentang kemuliaan ilmu, tentang kemuliaan orang yang berilmu. Dan nak kena faham, ilmu itu ilmu yang mana. Ramai, dia ni berilmu, Masya Allah. Tapi ilmu apa? Ilmu bagi motivasi je. Berilmu. Doktor motivasi, dia ni berilmu. Doktor pensyarah, bekas pensyarah, mengajar geologi ke, mengajar engineering ke, nak berbanding dengan alim, tok guru alim yang mengajar pondok, itu lagi tinggi darjat dia daripada profesor universiti ke, daripada yang ada pangkat doktor ke, yang bukan bidang agama, tetaplah rendah berbanding yang mempunyai ilmu. Tidak, kita ni kadang-kadang lebih kagum dengan orang yang ada sijil tu lah, yang ada doktor, itu dia lebih lagi lah. Itu banyak kita punya mindsetnya begitu. Jadi tok guru pondok ni lekeh sikit lah. Tambah je. Pondok je. Macam tu lah. Allahu Akbar. Kalau jelas nampak yang itu, jelaslah. Pasal doktor itu, maksudnya bukanlah orang kata apa tak boleh, tak elok, bukan. Maksudnya kalau doktor itu memang dia aliran agama ataupun aliran yang memang selaras dengan aliran turas, tak ada masalah. Sebab kalau di Al-Azhar pun mengaji agamanya, dapat doktor juga, tak apalah kalau kita nak mulakan orang yang begitu. Tapi kalau kita nak tinggikan orang yang tak ada kaitan dengan agama, kita tinggikan dia, itu tak kena tempat lah. Tak kena tempat, tak kena cara. Baik. Ada je pondok yang melahirkan sampai pada tahap doktor, tapi ilmunya Masya Allah. Itu sebab dia sambung pengajian ke aliran universiti, jadi dapatlah doktor falsafah dan sebagainya. Dia sambung master, sambung PhD, jadi dia dapatlah, walaupun asal dia pondok, kan. Contohnya macam Dr. Aiman ke, IKT tu, kan, dia asal pondok, tapi dia sambung aliran, masuk aliran universiti, jadi dia sambunglah, dia buatlah master ke PhD ke. Jadi bila lulus PhD, dia dapatlah doktor falsafah. Biasanya pondok, itu tak apalah, sebab dia memang orang alim, dia alim. Tapi tok guru pondok tak ramai lah yang sambung kaliran situ, tak ada masa. Tok guru pondok sibuk dengan kitab, sibuk dengan budak-budak, dia tak ada masa. Mereka dah habiskan masa mereka, berkorban masa untuk mendalami ilmu lama sampai jadi tok guru lah. Dia tak ada masa lah nak sambung-sambung tu. Kalau nak bagilah, kan, pasal kita tahu tahap ilmu dia. Kadang-kadang tok guru ada yang menulis. Jadi kalau ada universiti yang nak memberikan penghormatan dengan menghadiahkan doktor kehormat ke, itu terpulang atas universiti itulah. Baik. Jadi hasil tak kala di dalam puak-puak angkatan dengan ilmu kepandaian berkekalan, maknanya tidak hilang. Adapun kemenangan dan ketinggian yang hasil dari tak kala dalam puak-puak angkatan dan perhimpunan yang ramai itu, hilang ia dengan hilang puaknya dan perhimpunannya. Bila ramai-ramai itu, dalam ramai itu ada juga orang-orang yang
tinggi pangkat dan sebagainya, tapi dalam agama itu ada tok guru, ada orang alim, ada tuan syekh, maka yang lain-lain tu hilang, tenggelam. Ya, yang itu sepatutnya diangkat kerana doanya yang berkat, ya, nasihatnya yang berkat, ya, yang akan memberikan, menurunkan rahmat kepada sekelilingnya. Orang berilmu ni kita tumpang keberkatan yang ada pada dia, kita tumpang berkat dia. Baik, maka yang mempunyai ilmu dan kepandaian itu berkekalan kemenangan berganda-ganda selama-lamanya daripada pihak, ya, kenapa kita katakan kemenangan berganda selama-lamanya? Daripada pihak maksudnya dari sudut apa? Elok sebutan pada dunia. Maknanya elok sebutan pada dunia itu maknanya di dunia lagi dia mengajarkan perkara-perkara yang baik, mengajarkan tentang agama, mengajarkan hakikat hidup yang nak membawa kepada kehidupan yang kekal abadi, yang membawa manusia kepada kehidupan akhirat, yang membawa manusia mengenal Tuhan pencipta yang mewujudkan dirinya, yang membawa manusia itu mengenal dosa pahala, ya, yang menerangkan kepada manusia tentang, ya, kehidupan yang sebenar, macam-macam. Jadi agama itulah satu bentuk kehidupan. Ya, agama adalah kehidupan manusia itu. Ya, jadi agama itu yang membawa sebenarnya manusia itu untuk menuju kepada satu tempat bahagia yang abadi, yang tiada penghujung, iaitulah di akhirat. Dan mendapatkan beberapa pangkat yang tinggi-tinggi dan besar-besar di akhirat. Ya, kerana penghujungnya adalah akhirat. Penghujungnya akhirat. Allahu akbar. Ya. Tak ada pula Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tiadalah kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat. Ya, tak ada. Kehidupan yang sebenar adalah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ni penuh pancaroba. Kehidupan dunia ni penuh dengan ujian, latihan, ya, penat, letih atas dunia. Ya, nak rehat, syurgalah. Ya, kalau walaupun bersengketa kita, ya, tak bertegur sekalipun di atas dunia, atas dasar emosi, atas dasar perasaan, ya, atas dasar itu semualah, ya, namun kita semua tak akan boleh lari kerana kita semua akan berhimpun kembali di akhirat. Dekat dunia bolehlah lari, gaduh, berselisih faham, tarik muka, merajuk dan sebagainya. Tapi itu atas dunia. Mana ada makhluk yang bernama emosi. Emosi makhluk jugalah, perasaan. Namun emosi itu di akhirat Allah Ta'ala dah hapuskan. Tak ada dah. Kat atas dunia, iyalah, kan, tarik muka, kalau boleh, nampak dia, elok tak. Kan, tengok orang tu yang tak suka tu, tak nak tengoklah muka dia. Ya, tapi dua-dua masuk syurga pula. Jumpa dekat syurga, hilang dah, tak ada dah benda tu. Tak ada pula nak lari ke, tak ada. Kerana apa? Kerana di syurga segala makhluk ataupun emosi, perasaan yang tak elok, semua itu Allah Ta'ala telah hapuskan. Semuanya hidup dalam keadaan bahagia, ya, semuanya hidup dalam keadaan tak ada apa dah. Alhamdulillah, bercerita tentang nikmat Allah Ta'ala je. Borak-borak pun, dulu kita tarik muka, tak ada. Perasaan tu memang tak ada dah. Memang dah tak ada. Bergelak je lah, bergelak ketawa je lah, kan. Bersukaria lah di dalam syurga itu. Tak ada, jangan bimbang. Tak ada perasaan tu. Memang tidak sesekali ada lagi emosi-emosi, perasaan-perasaan yang tak elok. Memang dah tak ada di akhirat. Semua itu Allah Ta'ala dah hapuskan. Ya, semuanya hidup dalam keadaan yang bahagia, di tempat yang bahagia, yang kekal abadi, ya, dalam syurga. Sebab itu dah tak ada jealous, kan? Jadi dah tak ada jealous. Jadi sebab tu isteri dah tak jealous. Suami dengan bidadari 70 kan? Dah tak ada jealous.
Pasal jealous itu perasaan, emosi. Tak ada. Jadi kita tak boleh nak fikir macam mana. Itu pasal kita masih ada emosi, campur pula dengan fikiran, campur emosi. Ya, jadi tak boleh nak fikir. Memang tak jealous lah. Ya, ini kalau 2 je dah jealouskan mainan, jangan main-main. 2, yang sana 70, ramai. Contoh. Tak ada dah, tak ada. Benda itu semua dah tak ada. Ya, baik. Tak nak fikir. Tapi kalau orang yang beriman, ya, dengan yaumul akhirah, beriman dengan hari akhirat, dia dah nampak sana, dia dah terbayang sana, ya, apa yang dia itu semua. Jadi di dunia lagi dia dah tenang, sebab dia dah jelas akhirat dia. Apa yang berlaku pun dia akan reflect pada sana. Tak apalah, sementara je, sabar sikit, tak lama pun, ya, sebab dekat sana menunggu. Itu orang yang jelas. Sikitlah impact tu ada sikit, tapi tarik balik kepada Tuhan, tarik balik kepada akhirat, jadi impact dia tu dah tak kuat. Jadi kadang-kadang bila kita duduk, pasal kita terlalu banyak dengan makhluk, perasaan, emosi makhluk, ya, itu kadang-kadang impact dia kuat. Jadi kita tak boleh nak keluar daripada keadaan emosi, keadaan semak, keadaan beban apa semua, tak boleh nak keluar. Ya, sebab kita terlalu fokus kepada makhluk dan dunia. Tak tarik, tak bawa balik kepada Allah dan akhirat. Jadilah dia stuck, dia jam, dia sangkut kat situ. Nak keluar daripada tu, jalan dia adalah ilmu lah. Baru kita boleh kata apa, pujuk diri kita, boleh suluh diri kita dengan ilmu. Kerana ilmu itu adalah cahaya, nur. Jadi dia suluh balik, dia nampak balik, dia keluar jalan keluar tu, nampak jelas. Kalau tak, dia duduk terperap, gelap, tak nampak. Jadi bila datang ujian sikit, mulalah dia dah tak boleh nak bawa dah kepada Tuhan, dah tak boleh nak bawa pada akhirat. Sedangkan benda tu berapa lama sangat kalau bersabar, kalau tak lamalah, tak ada apa pun. Tak ada apa bila kita nampak akhirat itu yang kekal selama-lamanya, yang mana perasaan-perasaan itu semua dah hilang, ni teruskan. Masih boleh bernafas, masih boleh melihat, mendengar, bercakap, berdiri, duduk, berjalan. Jadi apa yang datang tu sepatutnya dah tak jadi, orang kata apa, satu perkara yang kita fokus terlampau sehingga down, sehingga sedih, sehingga melampau. Jadi sepatutnya tak jadi begitulah orang beriman. Ya, fitrah itu biasa, sikit impact awal, impact pasti akan akan berlaku. Pasal tu impact awal, ya, tak boleh lari, itu fitrah. Tapi bila dah ada impact tu, apa pula kita punya keadaan bila impact kesan tu datang, tengok bagaimana pula kita kontrol, kita handle benda itu. Itu baru dia nak jalan, nak keluar tu. Kita macam mana kita nak handle perkara-perkara yang berlaku dalam hidup tu, ujian apa yang datang tu. Jadi sepatutnya kita tak jadi terlalu down lah, ya, pasal kita nampak jelas, kembali balik, bawa balik kepada Allah, bawa kepada akhirat. Jadi tak apalah, benda ni kecil je sebenarnya, ya, itu senang. Dia tak jadi teruk, ya. Kalau tak, dia akan jadi teruk. Itu dah sampai depressed, stres dan sebagainya. Sebab dia tak tahu jalan nak keluar macam mana. Sebab dia jahil, dan tak ada ilmu. Tak tahu orang suruh mengaji ilmu, suruh ada guru, pembimbing. Jadi pembimbing, mursyid itu dia boleh guide kita, tarik tangan menuju jalan yang betul. Dia tengok kita dah gelong kan, dia tengok, dia nampak kita dah gelong, dia pegang tangan kita, sini nak betulkan balik, tayar dah gelong ni kan, dia betulkan balik. Itu mursyid, tugas mursyid, ya. Jadi dia betulkan kita balik, bagi kita ubat, rawat, ya, hati kita, rohani kita. Jadi sepatutnya orang beriman tak ada istilah stres yang melampau, depres. Itu bukan ciri-ciri sifat orang yang beriman. Beriman dan mesti berilmu, ya, sebab kita nak beramal pun mesti ada ilmu. Al-ilmu qabla al-amal, ilmu sebelum amal, ya. Itu pentingnya ilmu.
dan kita tak tahu macam mana kita nak uruskan pemikiran kita, nak uruskan perasaan kita, nak uruskan tindak tanduk kelakuan perbuatan kita, sebab kita tak ada ilmu pengurusan itu. Ya, walaupun kita seorang manager, walaupun kita seorang manager yang terbaik di Asia contohnya, manager terbaik contohlah kan, CEO dia as a manager juga, tapi tak ada ilmu pengurusan dasar tentang menguruskan pemikiran, menguruskan perasaan dan menguruskan perbuatan. Dia tak ada ilmu itu, walaupun dia itu seorang pengurus yang baik. Tapi bila tidak ada ilmu yang sebenar untuk menguruskan, mengikut landasan syariat Allah dan Rasul, maka dia akan jadi pincang juga kehidupannya, pemikirannya, perasaannya dan perbuatannya, walaupun dia berjaya sudut dunia, tapi sudut akhirat tidak berjaya. Sebab Allah Ta'ala sebut yang telah berjaya itu adalah orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, itu orang yang benar-benar berjaya, ya. Telah berjayalah orang yang beriman. Jadi orang beriman itu dia takkan ada stres yang melampau, dia akan ada jalan keluar dia tak akan jadi depres. Itu semuanya anxiety lah, apalah, itu term-term dalam medical, dalam perubatan. Itu sepatutnya orang beriman tak masuk dalam benda-benda itu, ya. Tak ada perkara itu dalam bahasa Arabnya ataupun dalam sejarah perubatan orang beriman. Sepatutnya tak ada pun anxiety, stres, depres, ya. Itu semua berlaku kerana kejahilan. Itu je sebenarnya, kerana jahil. Kalau kita sebut depan-depan marahlah, tapi secara umum pasal dia tak ada ilmu nak menguruskan dia punya stres, nak menguruskan dia punya tekanan, nak menguruskan bagaimana dia nak handle, ya, impact yang datang, ujian, semua itu pasal dia tak ada. Kesianlah. Tapi sebenarnya kewajipan dia tak penuhkan. Kewajipan apa? Kewajipan menuntut ilmu fardu ain. Sebab ilmu fardu ain itulah untuk menguruskan kehidupan. Kan fardu ain tu 3: tauhid, fiqh, tasawuf. Kan manusia itu pun 3: fikir, rasa, buat. Jadi kehidupan manusia itu 3, ya. Fikir, rasa, buat. Nak uruskan fikiran, ayat ni yang kacau sebab ilmu tauhid tak mengaji. Itu semua penyakit daripada pemikiran ataupun perasaan. Tasawuf tak mengaji, ya. Jadilah kacau, ya. Jadi kalau orang tu dia boleh kontrol awal tu, macam kita beritahu tadi, impact awal itu biasa. Setelah itu duduk tenang, ya. Tenangkan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawa mengingati Allah Ta'ala itu akan menenangkan jiwa-jiwa dan hati-hati, ya, tenang. Ilmu dah ada, recall balik, ingat balik ilmu. Macam mana kita nak handle? Kalau ada guru, refer pada guru mursyid, bagi tahu, dia akan bagi jalan, begini. Macam mana ni, ada perasaan keluar begini, dia akan bagi tahu perasaan itu begini. Perasaan itu selaras atau tidak dengan apa. Jadi guru itu dia seorang yang sudah mahir. Segala bentuk perasaan ke, tipu daya nafsu ke apa, semua bunyi cakap dalam itu semua itu, seorang mursyid dia sudah mahir. Semuanya dalam kocek dia je. Cakap apa pun, ini ubat dia. Dia cakap begini. Nafsu tu pusing kot kini pula, dia betulkan balik. Itu mursyid yang telah sampai, ya. Tersilap jalan, dia bagi tahu jalan yang betul, ya. Itu mursyid. Mursyid ni tugas dia adalah nak bimbing anak muridnya kepada jalan yang betul, ya, supaya tak terkeluar daripada landasan yang sebenar. Itu gunanya mursyid. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi kita berhenti dekat. Dan yang jahil kemudian daripada matinya khalis. Jadi orang yang jahil setelah matinya
Khalih tu maknanya hancur, tak ada apa. Orang jahil ni bila dah mati habis. Dalam masa hidup pun tak ada apa, mati pun tak ada apa dia tinggal. Ya, ilmu pun tak ada jahil. Ya, kalau ilmu ada sebahagian sudut ilmu peratus, dia cikgu sekolah, itu masih lagi dikira ilmu yang manfaat, boleh lagi lah. Tapi berapa lama sangat lah anak murid dia guna pakai ilmu tu, wallahu a'lam. Ya, tapi kalau ilmu agama, ilmu yang menguruskan kehidupan itu lama kebiasaannya. Tapi ada pun guru-guru sekolah, pensyarah masih lagi ada dia punya persen manfaat ilmu yang dia tinggalkan, bukan tak ada langsung, masih ada dan ada dikira. Ya, baik. Wallahu subhanahu wa taala alam. Ada soalan nak tanya sebelum kita masuk pada kitab seterusnya, kitab yang kedua? Allahu akbar. Ada soalan? Ya. Macam mana? Itu semuanya syahid kecil. Masih lagi dihisap. Ya, masih lagi dihisap. Ya, semuanya itu masih lagi dihisap. Cuma dia dapat pahala syahid yang kecil lah, bukan syahid besar. Syahid besar hanya perang di dalam fi sabilillah, ya, yang menegakkan agama. Ya, menegakkan agama, mempertahankan agama. Itu dia dapat syahid besar lah. Adapun orang yang mati terbakar, mati lemas, mati yang orang kata apa, perik lah, ya, mereka itu semua mendapat pahala, ya, pahala syahid kecil, ya, syahid kecil. Tapi masih lagi tak bebas daripada hisab, kena hisab. Adapun orang syahid fi sabilillah, perang semata-mata dalam perang, mereka bebas daripada hisab, terlepas daripada hisab. Dia orang terus ke syurga, green lane tu, masuk syurga lah. Ya, adapun kita masih lagi kena hisab. Ya. Dia dapat special lah, dapat IP lane. Ya, terus ke syurga, tak hisab dah. Lepas tu para sahabat dulu bersungguh nakkan syahid fisabilillah, dan ada yang tak dapat pun ada, sebab umat memerlukan beliau. Contohnya siapa? Saifullah, bukan saya dah, Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid memang bercita-cita sungguh nak mati dalam medan perang. Ya, penuh cala bala badannya itu, tapi tak mati dalam medan perang. Ya, Khalid Al-Walid wafat sakitlah, sakit tua, kerana umat memerlukan beliau. Sebab beliau digelar sebagai Saifullah, pedang Allah. Ya, jadi memang kalau dia ada dalam medan perang tu habislah semua. Ya, Saifullah Al-Maslul, yang menghunus. Ya, pedang Allah yang menghunus, Al-Maslul. Makam beliau di Syria, makam Khalid Al-Walid. Baik. Baik, kita sama. Ada soalan lain? Boleh ya? Mati bunuh diri. Mati bunuh diri adalah merupakan dosa yang sangat-sangat besar. Ya, ada ulama mengatakan sebahagiannya boleh jatuh kufur, bunuh diri. Ya, pasal ada kisah sahabat yang menikam dirinya sendiri dalam peperangan. Pernah dengar tak?
ambil anak panah tu, kerana tidak terlalu tahan sakit, tikam diri sendiri. Lepas tu bila nak uruskan, Nabi kata jangan, kerana dia mati bukan syahid, uruskan macam orang biasa. Ya, sebab Rasulullah kata dia tidak syahid, sebab dia matikan diri dia kerana tak tahan sakit. Dia nak uruskan dia bersama dengan para syuhada yang lain. Seorang sahabat ni Nabi kata jangan, dan Nabi tahu. Dah kisah tu masyhur, riwayat tu sahih, riwayat tu sahih. Ya, kena tengok balik. Ini satu kisah tu. Tetap diuruskan macam biasa, tapi dosa yang sangat besarlah, bunuh diri sangat-sangat besar. Ya. Kalau dia dengan syirik, besar syirik lagi. Sebab dia tidak melakukan syirik, tapi dia satu dosa yang besarlah bunuh diri ni. Walaupun ada ulama, sebahagian ulama katakan kufur. Itu Allah Ta'ala punya keadilan lah. Macam mana Allah Ta'ala nak adili orang yang bunuh diri ni. Kenapa orang yang bunuh diri ni dia sudah terputus ataupun dia putus asa dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala bagi tahu, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi bunuh diri bukan jalan penyelesaian, kerana akan mendapat sesalan. Takut sesalan yang berkekalan. Itu takutlah kalau masuk dosa besar, takut tak tercover dengan amalan. Ya, macam ibarat kita kata, contohlah, dosa besar ni berat, dosa berat lah. Ya, contoh satu dosa besar berat dia 100 kilo, ya, 1000 kilo. Maksudnya kan ditimbang kan, dosa dan pahala kan ditimbang pada mizan. Ya, jadi setiap dosa itu berat dia, kita tak tahu. Ya, jadi takut amalan kita pun berat juga. Cumanya amalan Allah Ta'ala Maha Pemurah. Ya, Maha Pemurah. Allah Ta'ala tetap nak bagi juga pahala dekat hamba-hambanya ni, nak bagi masuk syurga. Ya, hanya dengan berniat saja buat baik dah boleh pahala. Niat je buat baik dah boleh pahala. Ya, cuma takut bila dosa besar ni tak dapat nak cover berat pahala kita. Cuma itu yang dirisaukan bila timbang nanti. Ya, tapi bila bertaubat, Allah Ta'ala itu Maha Pemurah, Maha Pengampun. Taubat dengan bersungguh-sungguh, taubat nasuha, Allah Ta'ala delete all. Itu pemurah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala padam. Maksudnya bila seorang hamba itu bertaubat dengan taubatan nasuha, sungguh-sungguh taubat atas dosa yang dia buat itu, menyesal sungguh atas kekhilafan dirinya itu, maka Allah Ta'ala bersihkan dia daripada dosa-dosa yang telah lepas. Ya, sebab dosa besar mesti dengan taubat, tak ada jalan lain. Dosa kecil dengan istighfar saja dah boleh terhapus. Ya, contohlah ibarat kata, InsyaAllah boleh. Jadi selagi kita masih bernyawa, mohonlah pada Allah Ta'ala setiap hari bertaubat. Tak kira lah sama ada dosa kita buat sengaja ataupun tak sengaja, sedar ataupun tidak sedar. Ya, taubat. Itu ada dalam istighfar. Istighfar apa? Istighfar kabir. Istighfar kabir beza dengan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar macam mana? Allahumma anta rabbi tu sayyidul istighfar. Istighfar kabir yang dalam aurat Ahmadiyah tu, apa, pernah baca istighfar kabir? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Lagi? Min jamil ma'asi kulliha wa dhunubi wal athami. Ya, jadi banyaklah khata'an, amadan. Ya, jadi sama ada sengaja atau tak sengaja, tersalah ke tersengaja ke,
ya, sedar ke tak sedar ke. Jadi itu di dalam istighfar kabir. Kalau boleh sehari sekali bacalah. Itu ada dalam aurat Ahmadiyah. Baca istighfar kabir tu, amalkan. Sehari sekali pun bagus. Sebelum tidur baca, bangun tidur ke, ya, fahamkan maknanya itu. Pasal kita mohon ampun pada Allah Ta'ala semua jenis dosa kita, ya, min jami'il dhunub kulliha, semua sekali, ya, kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu maha pengampun. Cuma kita bersungguh-sungguhlah taubat tu. Bukannya taubat kita tipu diri sendiri, tak apalah, taubatlah, ya, nanti rasa nak buat balik tak jadi macam tu, ya, itu tak kira taubat lah, ya, itu tahu buat, dia tahu buat, bukan taubat, dia tahu buat, ya, dia tak taubat. Taubat tu maksud dia apa? Taubat iaitu kembali apa? Kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah, tinggalkan yang itu, kembali balik kepada Allah Ta'ala. Maknanya jalan pulang, jalan kembali balik setelah kita sesat tadi, ya, kita sesat masuk jalan maksiat. Jadi kita nak betulkan balik kepada jalan taat, ya, keluar daripada jalan maksiat, masuk kepada jalan taat, ya. Baik, insya-Allah. Ada lagi? Boleh, ada soalan lain nak bertanya? Baik, kata ada kita tengok kitab seterusnya, kitab Muhimmah ke surat 45, ya. Dan sabda Nabi situ, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darin amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula yang terlebih hampir perempuan kepada rahmat Tuhannya itu apabila ada ia duduk di dalam rumahnya, dan bahawa sesungguhnya sembahyang di dalam serambi rumahnya itu terlebih afdal ia daripada sembahyang di dalam masjid. Ini dalam fiqh ada bahas, ya, berdasarkan hadis ni, iaitu hukum kalau perempuan afdalnya sembahyang di rumah, itu yang paling afdal. Tapi tak salah kalau nak sembahyang di masjid, ya, tak salah pun, tetap dapat pahala juga. Cuma kalau nak cerita bab afdal, mana yang terlebih afdal, iaitu di rumah lah. Kalau tak ada apa-apa, kalau macam ada kelas pengajian tu, dah ada halang-halang di surau di masjid, sembahyanglah di surau atau di masjid. Tapi kalau tidak ada apa-apa, afdalnya sembahyang di rumah. Jadi serambi rumah tu maknanya dalam kawasan rumah, walaupun di luar pintu utama, ya, lebih afdal. Itu level 1. Dan sembahyang di tengah rumah itu terlebih afdal daripada sembahyangnya di dalam serambi rumahnya. Maknanya sembahyang di tengah-tengah rumah, contohnya ruang tamu, lebih afdal daripada luar ruang tamu. Maknanya, okey, itu nombor 2 paling afdal. Dan sembahyang di dalam bilik rumahnya itu terlebih afdal daripada sembahyang di tengah rumah. Jadi sembahyang dalam bilik lagi afdal daripada sembahyang di ruang tamu. Satu lagi, kalaulah ada satu lagi bilik kecil dalam bilik tidur tu, yang paling kecil itu lagi afdal daripada bilik tidur. Maknanya yang paling jauh dengan orang, itu lagi afdalnya tempat sembahyang bagi perempuan. Kalau dia seorang lah, ya, kalau jemaah dengan suami ke, dengan anak ke, boleh lah, tak ada masalah, di rumah. Walaupun dia sembahyang seorang, ya, berkata sebahagian ulama, boleh tengok dalam kitab fiqh, ya, perempuan yang sembahyangnya di rumah dan suaminya sembahyang di masjid,
maka dia dapat pahala yang sama seperti mana suami dia dapat. Dia pun dapat juga 27 pahala tu. Ya, jadi dua-dua dapat. Itulah kemurahan Allah Ta'ala kepada wanita yang bergelar isteri. Allah Ta'ala mengangkat bagi isteri yang taat. Allah Ta'ala bagi macam-macam kepada isteri yang taat. Sehingga kan, kalau betul dia jaga taat Allah Rasul suami, masuklah syurga mana-mana pintu yang dikehendaki. Itu Allah Ta'ala bagi untuk perempuan. Ya, nak apa lagi? Ya Allah, kejar apa dunia ni? Ya, ke akhirat. Pandanglah akhirat itu. Ya, baik. Akhirat tak ada tempat lain, dua tempat je. Syurga, neraka, bahagia, sengsara. Pilihlah nak yang mana. Ya, kita rasa sengsara sekejap saja di dunia, kerana semuanya itu akan hilang sekelip mata apabila ruh kita keluar daripada jasad. Apabila Allah Ta'ala panggil kita, segala sengsara itu hilang sekelip mata. Dah tak dirasai dah. Ya, ada dah, habislah. Ya, cerita dunia habis, perasaan dunia habis, emosi di dunia habis, tak ada apa dah. So tak perlulah macam kita bagi tahu tadi, tak perlu nak sampai stres, depres. Come on lah, ya. Kita orang beriman, jangan samakan dengan orang yang tak beriman. Kita ada iman, beriman dengan akhirat, beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan Allah segala-galanya. Allah tu Allah. Nak apa lagi? Allahu akbar. Ya, baik. Dan apabila keluar perempuan dengan izin suaminya, apabila keluar isteri dengan izin suaminya, maka sayugianya dengan pakaian yang buruk-buruk. Ini perempuan memang tak boleh terima. Majoriti perempuan tak boleh terima. Saya berani jamin. Ya, itu dalil yang mengesah, ya. Ikut ya, bunyi tadi tu dalil lah tu. Ya ke? Baik. Ya, jadi keluar perempuan dengan izin, maka sayugia sepatutnya dengan pakaian yang buruk-buruk. Perempuan sekarang mana mahu? Nak ke dia pakai yang buruk-buruk? Takkan. Bukanlah maksud buruk tu sampai nampak selekeh, dah. Maksudnya pakai pakaian buruk-buruk itu yang tak terlalu menarik perhatian lelaki. Ya, bukannya suruh pergi apa? Pergi selit kotoran ke kat baju, tak ada. Pergi selit lumpur ke kat baju, bukan begitu. Itu selekeh nama dia. Itu Islam tak suruh begitu. Maksudnya pakaian yang tidak menarik perhatian, ya, sama ada lelaki ataupun perempuan. Ya, siapa je yang boleh mujahadah? Yang boleh mujahadah tu alhamdulillah lah. Kalau tak boleh, serahlah pada Allah Ta'ala. Itu je lah tempat bagi suami. Tempat bagi suami. Apa pun kalau isteri tak boleh nak follow, tak boleh nak ikut, serah pada Allah. Jangan serah kat emosi sendiri. Serah pada emosi sendiri, dia tak jadi. Ya, serah pada Allah Ta'ala lah. Ya, kalau suami dah tak boleh nak buat apa dah, serah pada Allah Ta'ala lah. Kalau dia tak nak ikut, ya, dan jangan memakai bau-bauan. Ya, jadi hukum, kalau tanya, habis takkanlah busuk, lalu kau orang bau busuk, masam, tak, bukan macam tu. Jangan memakai lebih-lebih. Bau-bauan itu sekadar untuk menghilangkan bau badan, itu hukumnya harus. Ya, harus hukum dia. Pakai bedak sikit, ya, deodoran sikit ke, maknanya dengan kadar tak ada bau badan.
bau wangi itu tak naik keluar. Itu je. Maknanya bila lalu itu tak ada bau. Tak ada bau, faham? Maknanya dia tutup dengan wangian yang di dalam pada badan dia itu sahaja, bukan wangian pada pakaian. Bau badan keluar daripada badan. Ya, jadi kita wangikan badan, bukan wangikan pakaian. Tapi ada perempuan tak ada minyak wangi? Ada? Ya? Ada tapi tak banyak. Tak jumpa lagi masalahnya. Itu tak apa. Itu sabun. Itu bau daripada sabun. Itu tak apa. Sebab bau doni dia tak usik hormon. Tahu hormon. Bau sabun, doni ke apa ke, dia tak usik hormon lelaki. Ya, tapi kalau EDP, tahu EDP? Apa tu EDP? EUD perfume. EDP perfume lah maksud dia. Pewangi kadang-kadang dia itu ada bahan yang usik hormon lelaki. Itu tak boleh. Bukan sekadar hukum tu, bukan sekadar tak bagi. Tapi kalau tak ada bahan itu tak apa lagi, tapi jangan terlalu wangi. Sebab ada minyak wangi yang memang dia usik hormon. Dia membangkitkan hormon. Ya, itu yang tak boleh. Ya, minyak atas pun sikit je, jangan terlalu lebih, sekadar je. Bukannya haram tak. Haram bila lebih. Mana pakai minyak wangi untuk perempuan harus, ataupun haram pada asalnya sekiranya lebih. Sekiranya pakai minyak wangi itu lebihan. Wangian. Ya, pada pakaian. Adapun pada badan, kita pakai bedak ke, menghilangkan bau badan, itu ditutup. Pasal pakaian dah tutup badan. Ya, yang kita lebihkan ini pada pakaian. Bila angin tiup berjalan, kan, tahu. Ini Victoria Secret ni, tahu pula. Ini Chanel, tahu. Ini Gucci, tahu. Ya. Ayolah, dah sebotol 500. Sebotol 500 tak payah pakai banyak-banyak. Kalau sebotol RM5, 3 botol dia pakai. Kan? Kalau beli yang original Victoria Secret 300 lebih, 400 lebih, ataupun brand-brand original yang lain. Itu sikit je. Tapi mana mau pakai sikit? Dekat tengkuk dah 3, 1, 2, 3. Tengkuknya belum badan ni 1, 2, 3. Belum bawah lagi, habis semua di spray je. Ya, itu tak boleh. Haram hukum dia. Habis tu laki tak apa pula. Nak lawan hukum siapa? Laki memang boleh, tak ada masalah. Ya, laki sunat memakai minyak wangi, itu hukum lelaki. Sama, lelaki tak boleh pakai emas, perempuan boleh. Affair apa? Kan? Okey lah tu. Ada sebab, bukan tak ada sebab. Semuanya ada sebab. Ya? Bukannya saja-saja je Allah Ta'ala buat hukum macam tu. Itu hukum Tuhan, bukan hukum ustaz, tok guru, bukan. Hukum Allah Ta'ala. Jangan sampai kita petikai hukum, itu bahaya tu. Kadang terlalu lancang lidah itu, takut boleh jatuh kufur dalam keadaan tak sedar kerana kita mempertikai hukum Tuhan. Kalau tanya untuk tahu, itu tak dikira pertikai. Tapi kalau dah tahu kemudian menentang, itu pertikai. Itu bahaya. Sebab terlalu ikut emosi, nak sangat equality, dia panggil equality, kesamaan, kesamarataan. Itu tak boleh. Bahaya. Allahu Akbar. Ya. Baik.
Dan sayugianya berjalan ia pada tempat yang sunyi. Yang ini tengok keadaan. Sebab sekarang zaman fitnah, jalan tempat sunyi jadi lain pula. Maksudnya jalan tempat sunyi ni sebolehnya, jangan berjalan di tengah ramai. Bukan suruh jalan tempat sunyi, maksudnya pilih jalan yang tak ada orang, bukan. Dalam ramai tu dia saja lalu tengah-tengah tu kan. Itu tak boleh. Ya, untuk apa? Nak tarik perhatian. Itu tak boleh lah, salah. Kalau boleh tepi-tepi, boleh tepi-tepi lagi. Ya, jangan tengah-tengah. Jangan ia berjalan pada tengah pekan dan pada hadapan orang yang banyak-banyak gitu. Saja je dia ciluk-ciluk kat tengah orang kan. Ya, ciluk pula nak tunjuk diri dia tu, keberadaan, kewujudan diri dia. Dia nak tunjuk, ya. Baik. Serta memeliharakan pula daripada didengar oleh lelaki yang hilal, mana lelaki yang ajnabi akan suaranya. Kalau tak ada keperluan, sebolehnya jangan terlalu mengeluarkan suaranya. Kalau tak ada keperluan, ya. Kalau ada keperluan, ya, macam mengaji, baca Al-Quran, belajar, bertanya soalan, itu keperluan, tak apa, ya. Ataupun adalah perkara-perkara yang memang kerja dia perlu bercakap, tak apa, ya. Dan pula cara bercakap pula dia kena up sikit dia punya ketegasan suara dia bila bercakap dengan lelaki yang ajnabi. Lelaki ajnabi ni lelaki apa? Ajnabi, lelaki asing lah. Dia kena up sikit dia punya ketegasan suara. Tak boleh terlalu lemah lembut, tak boleh. Dia kena up sikit. Ya, kalau dengan suami kena lemah lembut, tapi sekarang lain kan, terbalik. Dengan orang luar lembut, dengan suami terbalik, dah kasar pula dengan suami, lembut dengan bukan suami. Jadi tak boleh lah macam tu. Dengan suami kena lembut lah, ya. Dan memeliharakan pula daripada dikenal oleh orang akan rupanya, kalau boleh, ya. Kalau boleh peliharalah, kalau tak boleh tak apa. Sebab tu hukum memakai purdah itu sunat hukumnya, ya. Ada pendapat katakan wajib, tetapi yang mengatakan wajib itu sekiranya wajahnya itu menjadi fitnah, maka wajiblah dia memakai purdah. Kalau perempuan pun kata dia cantik, apatah lagi lelaki, contoh. Jadi bolehlah guna pendapat yang itu. Adapun pendapat yang muktamadnya adalah sunat memakai purdah, ya. Dan jangan ia hirau sekali-kali kepada lelaki yang lain daripada sahabat suaminya pada menuntut satu hajat. Kalau boleh, ya, jangan dia hirau. Mana bukan nak kena sombong, tidak, ya. Perempuan memang kena macam sombong sikit, sebab itu sifat yang perlu ada pada perempuan, ya. Maknanya selain daripada lelaki suami dia lah, orang lain tu dia kena jangan terlalu ambil, jangan terlalu rapat sangat. Jangan rapat, melainkan hajat sahaja. Maknanya kalau ada hajat tu tak apa, ya. Baik. Dan setengah daripada adab yang lazim atas isterinya itu, bahawa jangan ia membanyakkan pergi datang kepada rumah sekampung. Maksud dia apa? Ya, ya, jangan dia pergi bawa bawang, pergi kupas bawang. Ya, banyak sangat berjalan, ya, internet bergerak dia panggil. Ya, sebarkan berita. Ya, mana jangan banyakkan sangat, kurang-kurangkan. Dan jangan ia masuk ke rumah sekampungnya melainkan kerana suatu hajat yang tidak dapat tiada. Maknanya tak perlulah jalan ke rumah jiran, ya, melainkan hajat sahaja.
Ya, itulah nak ceritakan sekarang ini. Banyaklah perkara yang perlu dibaiki lah. Banyak perkara yang perlu diteliti balik, ya. Kalau perempuan sama perempuan tak apa lagi lah. Tapi kalau dah bercampur lelaki perempuan tu pada perkara-perkara yang kurang perlu, maknanya tak patut lah. Dia buat macam mana? Kadang-kadang atas dasar kerja, jadi dah bukan tak boleh bercampur. Bercampur itu maksudnya dalam satu tempat itu kita tengok. Jadi kelakuan percampuran itu yang nak kena maklum. Macam ni kita bercampur kan, tak bercampur lelaki perempuan, bercampur dalam satu tempat. Jemaah dalam masjid bercampur. Tapi bukan bercampur selang-seli lelaki perempuan tak. Maknanya diasingkan. Itu tak apa. Tapi kalau percampuran itu yang kadang-kadang itu boleh terbabas had pergaulan, itu tak boleh, ya. Walaupun tak sentuh, tapi dengan perkara-perkara lenggo tubuh badan dan sebagainya yang dilihat oleh lelaki-lelaki yang lain, itu semua perkara yang tak patut berlaku, ya. Itu nak kena pelihara lah. Kalau persatuan sekalipun, kalau perempuan saja tak apalah. Persatuan masuk kat sini, rumah sekampung ni, rumah jiran-jiran, ya. Sikit lagi dia ambil berita dekat jiran sebelah rumah ni. Lepas tu dia pergi sebelah sana ambil berita sana pula, banyak berita dia kumpul, ya. Itu dia membawang kat situ. Dia collect maklumat, ya. Dia collect maklumat. Hari ni apa pula dah kan, cerita apa pula hari ni, ya. Jadi tu kena jagalah adab-adab tu. Allah Subhanahu wa taala alam, ya. Kita kok pula dah. Baik, ada soalan nak tanya? Ada persoalan? Ya. Hukumnya, ya, hukumnya haram, tak boleh, ya. Pasal tu ada hadis, ya, tak boleh perempuan memakai gelang kaki yang kuat bunyi locengnya sehingga boleh menarik perhatian lelaki kepada kakinya. Tak boleh lah, ya. Tapi kalau gelang itu dekat tangan, ya, kalau ada loceng sekalipun, kepit sikit loceng tu, jangan dia bunyi terlalu kuat. Sikit tu dibenarkan. Sama juga dengan gelang kaki, sikit tu tak apa. Tapi kalau untuk budak tak apa, senang nak cari. Kalau duk berlari anak kita tu tak apa. Ini untuk yang mak budak tak boleh, yang dewasa tak boleh lah. Dia kecil-kecil, ya. Senang nak nampak. Senang kan, takut hilang pula, ya. Jadi hukumnya tak boleh. Pasal itu ada hadis yang melarang, ya. Ada soalan lain? Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa hifzil mursalin. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi al-kiram masyayikhina al-Fatiha.